Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, mari cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Aimi Nazura binti Nawi dan sekarang sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Pancu 2, Bacok, Kelantan. Cikgu mengajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3. Sebelum kita meneruskan ke sesi pembelajaran, cikgu minta semua murid untuk mengimbas QR barcode yang dipaparkan untuk mendapatkan modul pembelajaran ikhlas ataupun murid-murid boleh gunakan modul yang dibekalkan oleh guru masing-masing. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 3, bab 2, pembangunan produk. Sebelum itu, sebelum cikgu meneruskan, murid-murid masih ingatkah aplikasi teknologi yang telah kita pelajari selama murid-murid belajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3? Okey, adakah pembangunan produk ini teknologi? Bukan murid-murid, pembangunan produk bukan teknologi, tapi pembangunan produk memerlukan teknologi untuk murid-murid membina produk yang telah murid rancangkan. Baiklah murid-murid, sebelum itu kita tengok standard pembelajaran yang perlu dicapai untuk bab 2 ini. Standard 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Manakala 2.1.2 mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. 2.1.3 merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. 2.1.4 murid perlu menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Seterusnya, 2.1.5 murid perlu menyediakan jadual kerja. 2.1.6 membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. 2.1.7 menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. 2.1.8 membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. 2.1.9 membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian. Dan akhir sekali 2.1.10 menyediakan dokumentasi. Baiklah murid-murid, sebelum itu kita lihat apakah arahan yang perlu murid-murid patuhi atau ikuti dalam menghasilkan produk. Pertama, murid dikehendaki membangunkan sebuah produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Kedua, masa yang diperuntukkan maksimal adalah selama 44 jam atau 22 minggu bergantung kepada perbincangan dengan guru masing-masing. Ketiga, murid perlu menggabungkan sekurang-kurangnya 2 aplikasi reka bentuk yang telah dipelajari dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Yang keempat, murid boleh membangunkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian secara individu atau berkumpulan dan disarankan maksimal hanya 2 orang murid sahaja. Yang kelima, murid perlu mengikuti langkah-langkah yang dijalankan dengan melengkapkan maklumat yang ditetapkan. Yang keenam, menyediakan dokumentasi produk yang dibangunkan. Dan akhir sekali, murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan produk yang dibangunkan dan menepati ciri-ciri yang telah ditetapkan. Apakah maksud penghasilan produk murid-murid? Iaitu aktiviti menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada
bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Cikgu akan huraikan lebih lanjut selepas ini. Proses penghasilan produk pula perlu dirancang dengan teliti dan sistematik dari peringkat permulaan sehingga ke peringkat penghasilan produk. Produk boleh dihasilkan sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan. Namun begitu, untuk peringkat murid-murid ini, cikgu hanya menetapkan untuk menghasilkan produk dalam bentuk barangan sahaja. Baiklah murid-murid, cuba lihat carta alih ini. Ini merupakan langkah-langkah penghasilan produk bermula daripada kajian keperluan pelanggan. Kenapa kita perlu buat kajian keperluan pelanggan? Kerana kita ingin menghasilkan produk yang benar-benar ingin diguna oleh pelanggan. Yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Seterusnya, project brief. Seterusnya, penjanaan idea. Dan seterusnya, lakaran idea, penghasilan model, pengujian dan penambahbaikan, dan akhir sekali pendokumentasian. Namun begitu, untuk sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu hanya akan menerangkan 6 langkah sahaja. Kerana untuk menghasilkan lakaran produk yang sebenar memerlukan masa yang panjang dan kita akan belajar untuk satu sesi khas kemudian. Okey, langkah 1 iaitu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan borang kajian keperluan pelanggan dan borang projek brief. Langkah 2, mengenal pasti teknologi yang sesuai. Langkah 3, merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk. Langkah 4, menghasilkan jadual kerja. Langkah 5, membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Manakala langkah 6 ialah menyediakan dokumentasi. Baiklah murid-murid, langkah 1, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan borang kajian keperluan pelanggan dan borang projek brief. Di sini, murid-murid perlu pastikan maklumat berikut ada. Pertama, kajian keperluan pelanggan. Borang kajian keperluan pelanggan ini murid-murid boleh dapati daripada guru masing-masing. Format itu boleh ditentukan mengikut kesesuaian oleh guru masing-masing dan borang kajian keperluan pelanggan ini biasanya cikgu akan tetapkan paling minima ialah pelanggan itu seramai 3 orang. Untuk memudahkan murid-murid membuat perbandingan keperluan pelanggan. Yang kedua, perlu ada model penyelesaian masalah. Masalah kepada produk yang ingin diubah suai. Yang ketiga, perlu ada penjanaan idea iaitu menggunakan lampiran borang projek brief. Borang ini juga boleh murid-murid dapati dari guru masing-masing. Okey, apakah kajian keperluan pelanggan? Kajian keperluan pelanggan ni perlu dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang dihasilkan tu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Kita tak boleh buat produk untuk syok sendiri. Kena berdasarkan kepada keperluan pelanggan. Kajian ini juga dapat membantu pereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang kita hasilkan. Dalam borang kajian keperluan pelanggan ini terdapat beberapa kriteria yang boleh kita tanya iaitu 1, maklumat pelanggan dari segi jantina, umur dia, pekerjaan, latar belakang, ekonomi. Semua ini penting supaya produk yang kita hasilkan itu mampu dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, latar belakang produk iaitu produk dari segi jenama, kegunaannya, kebaikan, kelemahan dan siapa pengeluarnya. Dan yang ketiga, perlu ada penambahbaikan iaitu dari aspek reka bentuk produk, perkhidmatan selepas jualan, pelanggan, pesaing, kelemahan produk sedia ada di pasaran dan harapan pelanggan terhadap produk yang akan kita hasilkan. Ini adalah contoh borang kajian keperluan pelanggan. Borang ini diisi oleh pelajar yang merancang untuk menghasilkan produk pengasah pensel bermotor. Jadi, borang ini menerangkan tentang pengasah pensel manual sebenarnya. Jadi, ada masalah dan kelemahan dinyatakan di situ, mengambil masa yang lama, menggunakan tenaga yang banyak dan ciri-ciri produk yang dikehendaki pelanggan seperti mengasah dengan cepat,
Tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak dan boleh dibawa ke mana-mana dengan mudah serta mesra pengguna. Kemudian murid perlu menyertakan model penyelesaian masalah, iaitu penyataan penyelesaian masalah secara inventif. Apakah tujuannya? Supaya masalah dapat diselesaikan secara sistematik. Masalah mesti dikenal pasti terlebih dahulu dan bukannya berdasarkan idea spontan. Maknanya murid tak bolehlah saja-saja nak hasilkan satu produk. Produk yang dihasilkan mesti berdasarkan kepada masalah pada produk sedia ada. Baiklah, antara pernyataan masalah inventif, lakaran model fungsi, analisis berantai punca kesan dan prinsip inventif yang dicadangkan. 4 perkara ini perlu ada. Apakah pernyataan masalah inventif? Pernyataan masalah inventif mesti menggunakan pendekatan jika, maka, tetapi. Sebagai contoh, cikgu merujuk kepada produk pengasah pensel manual. Jika menggunakan pengasah pensel manual, maka pensel akan tajam, tetapi lambat dan memerlukan banyak tenaga. Jadi di sini menunjukkan pengasah pensel itu ada masalah yang belum boleh diselesaikan. Jadi di sinilah pelajar mendapat idea untuk menghasilkan pengasah pensel yang boleh memenuhi kehendak pelanggan tersebut. Kemudian pelajar perlu menghasilkan lakaran model fungsi berdasarkan produk sedia ada. Seperti yang pelajar tengok pada gambar yang dipaparkan, iaitu pengasah pensel biasa. Komponen-komponen yang ada pada pengasah pensel biasa seperti badan, mata pengasah dan lubang penggorek. Dari sinilah pelajar kena melakar model fungsi berdasarkan apa yang telah pelajar pelajari masa tingkatan 2, iaitu tangan memegang badan penggorek memegang mata pengasah, tangan juga memegang pensel dan mata pengasah tadi mengasah pensel. Jadi bulatan itu menunjukkan berlaku masalah di antara mata pengasah dan pensel tadi, di mana kalau murid-murid lihat bahagian yang dikenal pasti sebagai masalah inventif iaitu kerja mengasah lambat siap. Jadi kita mesti highlightkan di mana masalah itu berlaku. Okey. Apakah prinsip inventif yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini, daripada model fungsi yang dilakarkan, didapati pengasah pensel manual tidak dapat mengasah pensel dengan cepat serta memerlukan tenaga yang lebih. Cadangan penyelesaiannya adalah pengasah bermotor dapat mengasah pensel dengan cepat dan banyak dalam waktu yang singkat. Apakah penyelesaian inventif yang sesuai? Iaitu percanggahan fizikal jenis pemisah ruang, iaitu kualiti setempat ataupun local quality. Murid-murid boleh merujuk percanggahan fizikal dalam nota sewaktu belajar di tingkatan 2 dahulu. Okey. Cadangan penyelesaiannya apa? Cadangan penyelesaian yang dihasilkan mestilah selepas berbincang bersama pelanggan menggunakan borang projek brief. Segala perhasil perbincangan dicatat dan dijana menggunakan borang projek brief. Mari kita lihat borang projek brief. Ini ialah borang projek brief yang belum diisi. Murid-murid boleh tengok antara perkara-perkara yang terkandung dalam borang projek brief seperti tajuk, fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti. Kuantiti perlu kuantiti perlu diisi. Berapa pelanggan nak tempah daripada kita? Perlu isi. Sebab kuantiti ini akan menentukan pengiraan kos yang akan murid-murid buat nanti. Style, gaya, kualiti, kos seunit berapa, jangka masa untuk menyiapkan produk dan yang penting ialah lakaran. Ini borang projek brief yang diisi berdasarkan pengasah pensel tadi. Okey, murid-murid boleh lihat untuk rujukan bila murid membuat penghasilan ataupun pembangunan produk nanti.
Okey, seterusnya langkah 2, mengenal pasti teknologi yang sesuai. Apakah teknologi yang boleh kita guna untuk membuat pengasah pensel bermotor tadi? Okey, kita tengok antara perkara yang perlu ada iaitu aplikasi teknologi yang dipilih perlu dinyatakan, tujuan kita menggunakan teknologi tersebut, fungsi teknologi yang kita pilih dan kekuatan teknologi, dan akhir sekali terangkan tentang kesimpulan kenapa kita pilih teknologi tersebut. Mari kita lihat. Sebelum itu, kita tengok 9 teknologi yang telah murid-murid pelajari dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Okey? Untuk menghasilkan produk ini, murid-murid kena guna sekurang-kurangnya 2 aplikasi teknologi. Minima 2. Lebih digalakkan. Okey, kita tengok apa yang murid perlu lakukan sekiranya memilih aplikasi berikut. Pertama, reka bentuk sistem vertigasi, iaitu mesti menghasilkan reka bentuk baharu, sistem vertigasi yang lengkap. Tak boleh meniru sistem vertigasi sedia ada. Okey, untuk fashion, sekiranya murid memilih aplikasi teknologi reka bentuk fashion, mestilah menghasilkan sama ada pakaian atau aksesori yang terlekat di badan kita. Okey, teknologi pembuatan pula iaitu menghasilkan produk berdasarkan acuan dan tuangan sahaja, ataupun pen 3D dan juga printer 3D. Reka bentuk mekanikal iaitu kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan mekanikal. Reka bentuk elektrik mesti ada gabungan 4 elemen yang menghasilkan lita lengkap, iaitu mesti ada sumber, mesti ada medium, mesti ada kawalan dan beban. Manakala reka bentuk elektronik, ada kawalan lita elektronik iaitu IP atau OP melalui penggunaan mikro pengawal. Mesti guna mikro pengawal. Reka bentuk sistem aquaponik pula menghasilkan sistem lengkap aquaponik. Manakala reka bentuk makanan, mestilah produk baharu makanan ataupun pembungkusan. Manakala akhir sekali ialah reka bentuk mekatronik, iaitu mengandungi 4 elemen lengkap yang menghasilkan output. Jadi, berdasarkan produk yang bermasalah yang murid-murid pilih, maka murid-murid pilihlah mana-mana aplikasi teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah produk tersebut. Okey. Bagaimana untuk membuat pernyataan tentang aplikasi teknologi yang dipilih? Ini contoh cikgu gunakan pengasah pensel bermotor. Tadi aplikasi teknologi yang dipilih, teknologi pembuatan, mechanical dan elektrik. Okey. Yang kedua ataupun B, gabungan ataupun kita mesti nyatakan tujuan kenapa kita pilih ketiga-tiga teknologi tadi, iaitu gabungan teknologi mekanikal, elektrik dan pembuatan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan pada masa yang sama mampu menghasilkan produk yang lebih berkualiti, selamat digunakan dan mesra pengguna. Dari segi fungsi setiap teknologi yang dipilih, iaitu teknologi pembuatan menghasilkan komponen takar melalui proses tuangan. Jadi teknologi pembuatan ini untuk membuat takar. Okey. Teknologi mekanikal pula menghasilkan gerakan putaran untuk memusingkan pengasah pensel. Manakala teknologi elektrik menggunakan motor untuk menghasilkan gerakan putaran bagi memusing pengasah pensel. D pula, kekuatan setiap teknologi yang dipilih, murid-murid boleh menulis dalam bentuk jadual berikut, iaitu teknologi pembuatan, takar pemacu dibina dengan tuangan epoksi. Jadi takar dapat dipacu dengan lebih kuat. Mekanikal, motor menggerakkan pengasah pensel. Elektrik memberi kuasa kepada motor untuk menggerakkan pengasah pensel. Dan kesimpulan daripada tersebut, gabungan 3 aplikasi teknologi iaitu pembuatan, mekanikal dan elektrik dapat menghasilkan produk yang cekap dan cepat serta menjimatkan tenaga. Okey, kita terus kepada langkah ketiga, iaitu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk.
Antara maklumat yang perlu ada ialah perancangan konsep, iaitu konsep penghasilan idea. Idea untuk menghasilkan produk tersebut. Adakah bentuk mengikut fungsi, iaitu form follow function, atau adakah fungsi mengikut bentuk, function follow form. Kita akan tengok selepas ini. Yang kedua, mesti ada analisis elemen dan prinsip reka bentuk. Seterusnya, mesti ada lakaran awal, iaitu lakaran perkembangan idea. Okey, perancangan konsep. Berikut merupakan rujukan kepada murid-murid bagaimana murid-murid nak menentukan konsep terhadap produk yang ingin dibina, iaitu bentuk mengikut fungsi ataupun form follow function, iaitu reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki pelanggan. Reka bentuk produk mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Contohnya, kerusi. Biasa kita tahu kerusi ni direka bentuk untuk duduk. Untuk duduk. Tapi ada pelanggan ingin menempah kerusi yang boleh merehatkan badan. Maka, kerusi malas telah direka bentuk. Jadi, reka bentuk tersebut dihasilkan mengikut fungsinya. Bentuk mengikut fungsi. Contoh itu, gambar yang Cikgu pakai ialah kerusi biasa. Yang ini kerusi malas. Jadi, kerusi dihasilkan sedemikian rupa bentuknya kerana mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Fungsi mengikut bentuk pula, function follow form, iaitu reka bentuk produk akan mewujudkan fungsi bagi produk yang dihasilkan. Reka bentuk menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Lazimnya produk mempunyai reka bentuk yang menarik. Di sini menunjukkan dia lebih kepada bentuk dulu. Fungsi datang kemudian, datang seiring dengan bentuk produk yang dihasilkan. Contohnya, contohnya ada pengeluar yang ingin mengeluarkan senduk berbentuk raksasa, Loch Ness. Dia dah tetapkan bentuk raksasa, tetapi bentuk itu boleh digunakan sebagai peralatan dapur yang menarik, jadi berfungsi sebagai senduk, seperti gambar yang cikgu paparkan di sini. Cikgu harap murid-murid jelas dengan perancangan konsep. Ini contoh penyataan konsep yang boleh murid-murid ikuti atau tiru apabila membuat dokumentasi nanti. Okey, langkah keempat, menghasilkan jadual kerja. Okey, maklumat yang perlu ada ialah menentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual. Jadual mestilah dalam bentuk cartagan. Okey, murid-murid boleh rujuk guru masing-masing. Okey, menyusun aktiviti mengikut keutamaan. Apa yang kita buat dulu? Mesti mengikut keutamaan perkara yang disusun dalam jadual tersebut. Kemudian mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk. Maknanya segala perjalanan pembangunan produk mesti mengikut jadual yang telah dirancang. Ini contoh jadual pembangunan produk. Tadi cikgu cakap maksima 22 minggu. Tapi contoh ini 15 minggu pun boleh. Sekiranya murid-murid boleh menghasilkan produk dalam tempoh tersebut, maka tidak menjadi satu kesalahan walaupun 15 minggu. Jadi jadual pembangunan produk ni murid-murid kenalah berbincang dengan guru masing-masing, perlu rujuk takwim sekolah masing-masing sekiranya ada kekangan peperiksaan, cuti penggal dan sebagainya. Langkah 5, membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Maklumat yang perlu ada ialah mesti ada senarai bahan, senarai peralatan, anggaran kos dan bajet produk. Okey, ini contoh senarai bahan. Hanya senaraikan bahan yang kita gunakan dan juga kuantiti. Senarai peralatan pula ada dua cara. Satu, senaraikan peralatan yang digunakan dan bilangannya. Yang kedua, boleh sekiranya murid lebih kreatif, boleh letak gambar peralatan yang murid-murid guna, alatan dan mesin dan juga fungsinya. Ini tidak ada ketetapan, murid-murid boleh pilih mengikut kesesuaian. Anggaran kos dan bajet produk. Anggaran kos ni penting untuk kita menentukan harga produk yang akan kita pasarkan. Okey, kita tengok
Apa dia bajet? Bajet ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk memastikan projek yang dijalankan berjaya dan menguntungkan. Mesti kita tak nak rugi kan? Okey, seterusnya, berdasarkan bajet, belanjawan projek dapat disediakan. Kos yang terlibat dalam bajet ialah kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey. Dua kaedah yang sering digunakan untuk menentukan bajet produk ialah kaedah unit dan kaedah SMART. Apa dia kaedah SMART ni? Cikgu rasa murid-murid dah belajar sewaktu tingkatan 1 dahulu. Jangan bimbang, sekejap lagi kita akan tengok. Kita akan imbas balik apa itu konsep SMART. Okey, secara ringkas kaedah unit ialah bajet yang dibuatkan berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan. Bajet disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Contohnya bilangan murid di sebuah sekolah, bilangan pelanggan di dalam sebuah kedai makan ataupun bilangan kursi yang ada di dalam dewan. Contoh. Okey, kaedah unit lebih mudah difahami dan pantas, tapi dia kurang tepat kerana dia tidak mengambil kira keseluruhan kos yang terlibat. Berikut adalah contoh pengiraan kaedah unit. Murid-murid boleh lihat contoh pengiraan berikut yang cikgu paparkan tu. Okey. Sekarang kita nak tengok kaedah SMART ataupun konsep SMART. Apa dia SMART? Konsep SMART ni banyak diguna pakai dalam penentuan bajet produk. Okey, kita tengok gambar rajah berikut. SMART, S-M-A-R-T. S ialah spesifik, iaitu penetapan tujuan atau objektif projek. Projek yang kita hasilkan mesti ada tujuan, mesti ada objektif. M ialah measurable, iaitu boleh diukur, iaitu pengukurannya dari segi pengagihan keuangan dan kos-kos lain yang terlibat. A ialah attainable, iaitu boleh dicapai. Projek boleh dilaksanakan dari segi keupayaan, keuangan dan tenaga kerja. Dengan kata lain, mampulah. Kita ada tenaga pekerja yang ramai yang boleh buat produk kita. Kita ada kemampuan dari segi keuangan. R ialah realistik, iaitu projek itu mestilah sesuai dengan kehendak pengguna dan dianalisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek. Dan akhir sekali time bound, iaitu jangka masa ditetapkan. Kita perlu ada tempoh masa dan sumber keuangan yang cukup untuk menyiapkan projek. Kerana kalau tak ada tempoh masa, kita akan mengambil masa yang lama dan akan merugikan dari segi kos pengurusan dan sebagainya. Mari kita lihat contoh penulisan ataupun pernyataan tentang konsep SMART. Tujuan projek, murid mesti nyatakan nama projek, tujuannya. Di sini cikgu tunjuk contoh yang ada dalam buku teks masing-masing, iaitu penggilat kasut. Nama projek penggilat kasut, tujuan dia menggilak dan membersihkan kasut. Bilangannya 100 unit, sasarannya siapa, pekerja, guru, murid sekolah dan pengguna yang lainlah. Okey. Seterusnya ialah M. Bagaimana penulisan tentang M dibuat, iaitu pengagihan keuangan. Mesti nyatakan tentang kos bahan, iaitu dalam bentuk jadual berikut. Mesti ada kos upah. Kos upah ialah bilangan pekerja, darat masa, darat kadar upah sejam dan bilangan hari. Dan ialah C, kos overhead. Kos-kos yang terlibat secara tidak langsung. Dan berikut adalah contoh format pengiraan jumlah modal, kos pengeluaran seunit produk dan juga kos jualan. Dan akhir sekali ialah A, boleh dicapai, iaitu keuntungan. Mesti ada penetapan keuntungan. Kos jualan berapa, kos pengeluaran seunit berapa dan mesti dapat untung. Realistik, gabungan bahan yang mudah diperolehi. Jangan guna bahan yang susah untuk diperolehi ataupun bahan yang mahal. Cuba cari penyelesaian menggunakan bahan yang berkualiti tapi harganya ataupun kosnya lebih murah. Dan tempoh masa. Produk dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Sebab masa awal dulu kita ada buat briefing dengan pelanggan, mesti dia dah tetapkan tempoh dia nak projek tersebut siap. Jadi cuba siapkan produk mengikut masa yang dijanjikan bersama pelanggan.
Akhir sekali, langkah ke-6 iaitu menyediakan dokumentasi. Antara maklumat yang perlu ada dalam dokumentasi murid-murid ialah sediakan laporan projek secara bertaip ataupun boleh menggunakan tulisan tangan. Sekiranya murid memilih untuk menaip, boleh gunakan kertas A4 ataupun satu lagi murid mestilah memilih font yang sesuai dibaca dan bersaiz 12. Jangan pilih font yang pelik-pelik. Ya? Okey, kemudian muka hadapan laporan projek mestilah menggunakan format yang diberi oleh guru masing-masing. Dan dokumentasi yang murid-murid telah siapkan tu tak hanya perlu dikokok sahaja, tidak perlu ring binding. Dan akhir sekali, murid-murid tidak perlu membuat senarai kandungan. Mudah kan? Dan kandungan yang ada dalam dokumentasi mestilah lengkap sebelum dihantar kepada guru masing-masing. Pertama, mesti ada pendahuluan secara ringkas, ya, pengenalan produk, mesti ada penentuan gabungan teknologi yang telah kita bincangkan tadi, mesti ada perancangan konsep, mesti ada lakaran penjanaan idea dan lakaran akhir. Lakaran akhir tadi kita tak sentuh ya dalam pembelajaran hari ini kerana kita akan buat kemudian. Kemudian jadual kerja mesti disertakan, pengurusan keuangan iaitu pengiraan kos tadi, penghasilan produk, langkah-langkah langkah penghasilan produk ini murid boleh nyatakan secara senarai ataupun lebih baik, lebih bagus kalau ada gambar, bukti memang murid-murid menghasilkan produk tersebut. Pengujian dan penilaian terhadap produk, apakah pengujian yang telah dijalankan, cadangan penambahbaikan terhadap produk jika ada, dan penutup. Dan sekiranya ada, lampiran boleh disertakan. Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan produk yang dibangunkan. Baiklah murid-murid, cikgu harap penerangan cikgu pada hari ini dapat membantu murid-murid menghasilkan produk dengan langkah yang betul, mengikut ketetapan yang telah diberi dan juga dapat menghasilkan dokumentasi produk yang lengkap. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.